TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, اليوم نلتقي مرة ثانية في برنامج ديدي تي في لماذا اللغة العربية المعاصرة. وأيها المشاهدين والمشاهدات، معكم الأستاذ خير الأمل من معهد رantau الإسلامي. ومعنا أيضا، ما اسمك؟ اسمي شفيقة هنفية أستاذ. ما شاء الله. معنا أيضا أختي شفيقة. إن شاء الله اليوم سنتعلم اللغة العربية المعاصرة. ابتداء هيا نشاهد إلى هذه الصورة في الشاشة. يا شفيقة، نعم أستاذ. ماذا تشاهدين في هذه الصورة؟ من هذه الصورة أنا أشاهد أن الطلاب يستمعوا النصيحة من الأستاذ. طيب، أحسنت. صحيح. طيب، الآن هيا نشاهد إلى جملتين متعلقتان بهذه الصورة. هيا نشاهد إلى الجملة المتعلقة بهذه الصورة. والجملة الأولى: يستمع الطلاب إلى كلام المدير. Para pelajar sedang mendengar kepada ucapan pengetua. Waljumlatu thaniyah: al-mudir yatakallam amama at-tullab. Pengetua sedang berucap di hadapan para pelajar. أستاذ، من هذه الجملتين هل هناك وجود الفرق بين جملتين؟ الفرق بين جملتين، InsyaAllah kalau nak mengetahui perbezaan di antara kedua-dua ayat ini, mari sama-sama kita teruskan dengan pelajaran pada hari ini. Hayya, jom kita lihat juga profil guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mujtami'in al-kiram wa khususan lit-tullab wal muallimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM. Antum ma'i Syafiqah Hanafiyah wa kaifa halukum jami'an? Allahu yuftah alaikum. Amin amin ya rabbal alamin. اليوم ممتع جدا لأننا سنتعلم عن اللغة العربية في الموضوع الجملة الفعلية والجملة الاسمية. ومعنا في استوديو الأستاذ محمد خير الأمل بن زوكفلي من SMS Rantau Negeri Sembilan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak tahu apakah yang bakal dikongsikan oleh Ustaz pada segmen kali ini. Dipersilakan. Tafadhal. Okey, baik, insya-Allah. Tadi kita lihat dua ayat berkenaan dengan gambar tadi, iaitu al-mudir yatakallam amama at-tullab, dan kemudiannya yastami'u at-tullab ila kalamil mudir. Jadi kalau kita tadi ditanya kepada saya, ada perbezaan tak di antara kedua-dua ayat tersebut? Ya, ada perbezaan, kerana ayat yang pertama tadi ia bermula dengan fi'il, kata kerja. Sedangkan ayat yang kedua tadi ia bermula dengan kata nama, iaitu isim. Jadi mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan ayat yang bermula dengan kata kerja dan ayat yang bermula dengan kata nama. Baik, yang pertamanya al-jumlah al-fi'liyah. Minta maaf, ini tak keluar yang bahagian segmen yang first tadi yang gambar. Okey. Minta maaf Dekat atas Ustaz? Yang ini betul gambar. Okey. Silakan Ustaz. Terus Baik. Berkaitan dengan ayat yang bermula dengan kata kerja, ia dikenali sebagai al-jumlah al-fi'liyah. Dan kemudiannya ayat yang bermula dengan kata nama ia dikenali sebagai al-jumlah al-ismiyah. Jadi bagaimana kita nak mengenali ayat jumlah fi'liyah dan ayat jumlah ismiyah? Dengan kita melihat kepada kalimah yang ada di awal ayat tersebut. Jadi sekiranya Syafiqah, kalau di awal ayat itu ada perkataan fi'il, apa dia fi'il? Apa yang dimasukkan dengan fi'il ya Syafiqah? Fi'il ni apa yang saya faham Ustaz adalah kata kerja. Ya, betul. Ahsanti. Jadi
fi'il seperti yang Syafiqah sebut tadi ialah kata kerja. Sekiranya di awal ayat itu ada kata kerja, sama ada fi'lu madin iaitu perbuatan atau kata kerja yang telah berlaku, ataupun fi'lu mudhari' sama iaitu kata kerja atau perbuatan yang sedang berlaku, ataupun fi'lu amrin kata kerja suruhan. Maka ayat itu ialah al-jumlah al-fi'liyah. Tetapi sekiranya kalau ayat itu ia bermula dengan isim zahir, nama, contoh nama sesuatu, nama orang, nama benda seperti Sulaiman, ataupun sekiranya ayat itu dia bermula dengan isim dhamir iaitu kata ganti nama seperti huwa, huma, hum dan sebagainya, ataupun ia bermula dengan isim isyarah seperti hadza, hadhihi, haula'i, maka kita dapat tahu bahawa ayat itu adalah merupakan al-jumlah al-ismiyah. Jadi itu dua cara mudah untuk mengenal pasti al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah. Iaitu ayat kata kerja dan ayat kata nama. Maknanya kat sini ada 3 lah Ustaz. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ya, betul. Untuk fi'liyah, isim zahir, isim dhamir dan juga isim isyarah untuk ismiyah. Teruskan Ustaz. Sebenarnya kalau ikutkan pada jumlah ismiyah ni ada lagi bentuk-bentuk isim yang lain yang boleh menjadi pemula pada al-jumlah al-ismiyah, seperti contohnya selain daripada isim isyarah dan isim dhamir. Apa lagi Ustaz? Boleh apa lagi Ustaz? Contohnya? Isim mausul. Isim mausul. Ya, Isim mausul contohnya macam mana Ustaz? Isim mausul contohnya kalau kita tengok di dalam Al-Quran ya. Ayat zalikal kitab la raiba fi. Hadza bermakna aidan jumlah ismiyah. Naam, iaitu isim syarah. Selepas tu zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina itu ialah isim mausul dan ia berada di awal ayat, maka yang itu menunjukkan ia adalah merupakan jumlah ismiyah. Okey Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi tentang jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah? Okey, baik. Jadi bila sebut tentang fi'il, kata kerja, apa yang dimaksudkan dengan fi'il? Jadi fi'il ini ialah kalimah-kalimah al-kalimat tadullu ala hudusi amalin muayyan. Itu kalimah-kalimah yang menunjukkan kepada berlakunya sesuatu perbuatan yang tertentu fi zamanin muayyan, pada masa yang tertentu. Jadi sebab itulah kita lihat tadi fi'il ini dibahagikan kepada 3. Sebab ketiga-tiga fi'il ini dia berkaitan dengan masa. Dia sebut tadi madhi, fi'lun madin, dia berkaitan dengan perbuatan yang kita dah lakukan, yang telah berlaku. Seperti contoh di sini syaraha bermaksud menjelaskan. Jadi bila kita lihat syaraha ini dalam bentuk fi'il madhi bermaksud telah menjelaskan. Contoh syaraha al-muallimu, guru telah menjelaskan. Jadi bila syaraha itu duduk di awal ayat itu, bila kita dengar syaraha al-muallimu, maka tahulah kita, ini adalah al-jumlah al-fi'liyah. Kalau kita lihat kepada ayat yashrahu al-muallimu pula, yang itu kita lihat dekat sini ada huruf ya. Huruf ya ini ialah daripada huruf mudhara'ah, iaitu huruf-huruf 4 huruf daripada kita sebut anaitu sifirnya, yang menunjukkan perbuatan itu ialah fi'lun mudhari', kata kerja yang berlaku fil hal sekarang atau fil mustaqbal atau pada masa akan datang. Yashrahu al-muallim, guru sedang menjelaskan. Ataupun contoh yafhamu, sekarang difaham ataupun akan faham. Kalau kita lihat kepada fi'lu amrin tadi, ini adalah kata kerja yang berbentuk suruhan, arahan. Contohnya ishrah, jelaskan, please explain. Jadi yang ini adalah fi'il yang belum lagi berlaku, sebab kita baru bagi arahan kan, belum lagi berlaku, yang akan berlaku juga. Jadi kalau fi'il dia adalah kalimat, perkataan-perkataan yang berkaitan dengan masa dan perbuatan. Baik, kemudian kalau kita lihat kepada jumlah ismiyah tadi, isim zahir kita dah sebut dah, kata nama. Kata nama dalam bahasa Melayu ada kata nama am, ada kata nama khas, betul? Jadi contoh Sulaiman, kata nama khas. Ini adalah merupakan isim zahir. Ataupun apa sahaja perkataan nama seperti al-madrasatu,
contoh lagi al-qittu dan sebagainya, yang semuanya itu adalah merupakan isim zahir kalau ada di awal ayat, maka terus kita faham ini adalah merupakan al-jumlah al-ismiyah, ayat kata nama. خير أستاذ هذا الشرح عن الجملة الفعلية والجملة الاسمية ولكن sebelum kita pergi lebih lanjut jom kita bagi ruang untuk semua murid-murid kita berehat seketika mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan antum ma'ana fi Didik TV KPM. Hari ini slot menengah atas. اليوم سنتعلم عن اللغة العربية المعاصرة تحت الموضوع الجملة الفعلية والجملة الاسمية. ومعنا في استوديو أستاذ محمد خيرul Amal bin Zulkifli. Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita akan belajar Ustaz? Dipersilakan, tafadhal. Baik, untuk segmen seterusnya kita masih lagi menerangkan tentang al-jumlah al-fi'liyah wal jumlah al-ismiyah. Kalau tadi kita dalam mengenal pasti tahdid jumlah fi'liyah dan jumlah al-ismiyah. Dan kemudian kita akan masuk pula kepada tamyiz, bagaimana untuk membezakan jumlah fi'liyah dan jumlah al-ismiyah. Sama-sama kita lihat kepada skrin. Baik Ustaz. Jadi al-jumlah al-fi'liyah bermaksud kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin, iaitu setiap ayat yang tersusun daripada fi'il, kata kerja, dan fa'il, pelaku. Jadi fi'il kita dah terangkan tadi Syafiqah awal-awal tadi maksud fi'il. Jadi apa pula yang dimaksudkan dengan fa'il? Okey. Baik, fa'il ini ialah kita katakan ma qama bihi al-fi'il, iaitu sesuatu atau seseorang yang berlaku padanya perbuatan atau kata kerja tersebut. Contohnya kalau makan, mesti ada orang yang makan. Betul. Tidur, mesti ada orang yang tidur. Jadi contohnya qara'a, membaca. Siapa yang baca? Qara'a talibun. Jadi talib itu adalah merupakan fa'il, pelaku yang melakukan fi'il ataupun kata kerja tersebut. Dan kemudiannya dalam jumlah fi'liyah, ayat kata kerja tersebut, fi'il tersebut kekal dalam bentuk mufrad, tunggal. Sekalipun fa'il tadi mufrad, seorang, ataupun musanna, dua orang, ataupun jamak, ramai, tetap fi'il kata kerja tersebut kita kekalkan dalam bentuk mufrad, tunggal. Nanti kita akan lihat kepada contoh-contoh ayat selepas ini untuk kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kalau al-jumlah al-fi'liyah, fi'ilnya, kata kerjanya mesti kekal dalam bentuk mufrad. Dan kemudiannya kata kerja iaitu fi'il hanya mengikut pelaku, fa'il, daripada aspek jantina sahaja Syafiqah. Iaitu apa yang disebut jantina di sini? Muzakkar, kita katakan maskulin atau lelaki, ataupun muannas, feminin ataupun perempuan. Jadi kena ingat betul-betul yang ini, kalau al-jumlah al-fi'liyah, ayat kata kerjanya hanya mengikut fa'il daripada aspek J sahaja. J. J itu maksudnya Ustaz? Jantina. Oh, jantina. Tapi kita boleh juga sebutlah kalau ayat kata kerja jumlah fi'liyah Johor. Contoh kan, kalau kata kerja dulu ke awal kita ingat J, iaitu apa? Fa'il dia mesti sama dengan fi'il mesti sama dengan fa'il daripada aspek jantina sahaja. Baik. Muzakkar ataupun muannas. Baik, kita lihat pula al-jumlah al-ismiyah. Okey, jumlah fi'liyah masih lagi dalam jumlah al-fi'liyah. Okey, ini adalah contoh-contoh ayat. Boleh saudari Syafiqah sila iqra'i hadhil jumlah?
Baik. Ustaz suruh saya baca. Saya ya, pun silakan. ajak murid-murid di rumah pun. Jom sama-sama kita baca skrin yang Ustaz sharekan pada saat ini. Baik, yang pertama, khallata Hasanun as-sukar fil ma. نعم صحيح. نعم صحيح. وثانيا تدور السيارة حول الدوران. صحيح. صحيح. وثالثا يمشي الطالبان بجانب الإدارة. صحيح. ورابعا تساعد المسلمات القطة فوق الشجرة. يا أحسنتي. الحمد لله قراءتك أستاذ. جيدة. الحمد لله. Okey, طيب. خلط حسن السكر في الماء. Iaitu Hasan mencampurkan gula ke dalam air. Okey. Kemudiannya taduru as-sayyarah haula dauran, kereta sedang berlegar-legar atau berpusing di roundabout. Bulatan ya. Okey. Kemudian yamshi at-taliban bi janibil idarah, iaitu dua orang pelajar sedang berjalan di tepi pejabat. Dan kemudiannya tusaidul muslimat al-qitta fawqa asy-syajarah. Al-muslimat ni ramailah. Ramai perempuan-perempuan muslim sedang membantu seekor kucing yang berada di atas pokok. Jadi kalau kita lihat di sini, kesemua jumlah ini, ayat ini dia diawali dengan fi'il, kata kerja. Betul. Yang berwarna merah ni. Dan kemudiannya selepas fi'il seperti yang kita sebut tadi, selepas fi'il ialah fa'il, pelaku. Ya, pelaku. Jadi yang berwarna biru ini semua ialah fa'il, pelaku kepada setiap kata kerja. Contoh mencampurkan. Siapa yang mencampurkan? Hasan. Taduru, berpusing. Apa yang berpusing tadi? As-sayyarah, kereta. Yamshi, berjalan. Siapa yang berjalan tadi? Dua orang pelajar lelaki. Dan kemudiannya membantu. Siapa yang membantu? Satu tim muslimat lah. Jadi di sini kita lihat kedudukannya mesti begini untuk membuat ayat jumlah fi'liyah. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Ya, silakan. Yang ni ke yang kait taduru as-sayyarah? Kan as-sayyarah tu dikategorikan muannas. Ya, betul. Jadi taduru tu fi'il dia bersangkut paut jantina dia kan? Ya, betul. Jadi taduru, bukan kita guna yaduru. Ya, betul sahih. Ustaz? Betul. Jadi terima kasih kan tanya soalan yang begitu penting. Kita dah sebut tadi jantina. Jadi fi'il dan fa'il ini kalau kita lihat di sini, fi'il ini kekal dalam bentuk mufrad. Sekalipun fa'ilnya yang ini seorang, yang ini satu benda lah. Tapi yang ini dua orang. Dan kemudian yang ini ramai. Tapi tetap kata kerja itu kekal dalam bentuk tunggal, iaitu mufrad. Tetapi yang sama antara fi'il dan fa'il ialah seperti yang Syafiqah sebut tadi, jantinanya. Sedangkan asalnya yaduru. Tapi disebabkan as-sayyaratu itu ialah perkataan feminin, muannas, maka kita gunakan taduru. Tukar ya kepada ta untuk menunjukkan muannas. Begitu juga dengan al-muslimatu adalah muannas. Dan kemudian kita tukar ya itu kepada ta untuk menunjukkan, untuk menyamakan antara fi'il dan fa'il daripada aspek jantina. Baik, teruskan Ustaz. Okey, baik. Dan kemudian kita lihat kepada al-jumlah al-ismiyah pula. Baik, okay, jumlah ismiyah. Al-jumlah ismiyah, ayat kata nama. Tadi ayat kata kerja. Maksud al-jumlah al-ismiyah ialah kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada' wa khabar. Iaitu setiap ayat yang tersusun daripada mubtada', iaitu subjek, dan khabar, predikat. Dia sama saya fikah sama macam ayat bahasa Melayu. Atau ayat bahasa Inggeris kan, ada subjek, ada predikat kan. Jadi bahasa Arab juga begitu. Tetapi kita sebut subjek tadi sebagai mubtada' dan kemudiannya khabar sebagai predikat sebagai khabar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mubtada'? Mubtada' dimaksudkan dengan al-ismul marfu' waqa'a fi awwalil jumlah. Isim yang marfu' yang berada di awal jumlah, awal ayat. Dan kemudiannya khabar pula apa? Al-ismul marfu' juga, kata nama yang marfu', al-musnadu ilal mubtada' yang disandarkan kepada mubtada'. Jadi kenapa kita sebut tadi khabar tadi disandarkan kepada mubtada'? Kerana kalau mubtada' tu dia duduk seorang-seorang, dia tidak memberi makna. Sebab khabar tadi dia yukmilu ma'nal mubtada'. Dia menyempurnakan makna mubtada'. Contohlah saya katakan guru tersebut, guru itu. Jadi guru itu dia kita pun tak faham kan? Tak ada penjelasan Ustaz. Tak ada penjelasan. Tapi kita kata
al-muallim tadi, yashrahu sedang menjelaskan, yuallim sedang mengajar, yudarris sedang mendidik. Jadi barulah dia menyempurnakan makna mubtada tadi. Baik. Jadi, itu ialah fungsi khabar. Dan itulah dia al-jumlah al-ismiyah, iaitu ayat yang awal dia ada mubtada subjek tadi dan kemudian selepas dia ada khabar yang menyempurnakan makna mubtada. Baik, teruskan Ustaz. Okey, baik. Mubtada mengikut khabar daripada aspek jantina. Ada sebenarnya aspek J tadi. Sama ada muzakkar atau muannas. Dan kemudian ia juga mengikut khabar daripada aspek bilangan. Bilangan iaitu mufrad, tunggal ataupun musanna, dua ataupun jamak, banyak, ramai. Jadi yang ini kita kena ingat. Bila al-jumlah al-fi'liyah tadi dia hanya J, jantina sahaja. Kalau al-jumlah al-ismiyah, ayat kata nama, dia JB. Jadi mubtada khabar itu dia mesti sama daripada aspek jantina dan juga bilangan. Baik Ustaz, jom kita tengok contoh Ustaz. Nak tahu ni. Kita lihat terus contoh. Yang ini Ustaz terus baca boleh? Baik, contoh ayat yang pertama, al-asadu haiwanun muftaris. Iaitu singa adalah seekor haiwan yang buas. Wal ardu mustadiratun. Bumi berputar. At-talibani yunaqishani 'anid dars. Dua orang pelajar tersebut sedang berbincang tentang pelajaran. Al-muallimatu ya'kulna fil mat'am. Guru-guru perempuan tersebut sedang makan di kantin. Jadi agak-agaknya apa perbezaan dengan jumlah fi'liyah tadi? Kalau perbezaan dengan Ustaz, Ustaz tanya tu kan, dengan jumlah fi'liyah, permulaan dia dengan kata kerja. Permulaan dengan fa'il. Lepas tu baru fa'il. Ya, tetapi jumlah ismiyah, permulaan dia adalah fa'il. Lepas tu barulah fa'il. Jumlah ismiyah, permulaan dia adalah fa'il, mubtada, lepas tu barulah fa'il. Ataupun mubtada dan khabar. Ya, Allah itu aku. Tak begitu betul kan? Mubtada dan juga khabar. Nah, sahih. Okey, kalau jumlah ismiyah tadi ialah permulaan dia mubtada dan khabar. Dan kemudian mubtada dan khabar tadi kalau kita lihat dekat sini sama tak dari segi JB, Syafiqah? Sama Ustaz. Ya kan? Kalau kita lihat di sini, bila dekat sini at-talibah ni mubtada'nya menunjukkan kepada musanna, maka khabar dia pun menunjukkan kepada muzakkar, jantina muzakkar, dan kemudiannya bilangan dia musanna. Musanna. Dua orang. Ya, dua orang. Dan kemudiannya bila kita lihat dekat sini sebagai contoh, mubtada'nya, subjeknya perempuan yang ramai, maka automatik khabarnya pun mesti sama, merujuk, kita menggunakan fi'il yang merujuk kepada perempuan yang ramai. Jadi itulah dia perbezaan di antara al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah. Baik, seterusnya Ustaz, kalau kita boleh lihat seterusnya. Baik. Okey, baik. Cuba Syafiqah lihat kepada teks ini. Al-an istakhrij al-jumlah al-ismiyah min hadzal nas. Okey, jom sama-sama ya kita murid-murid kita keluarkan jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah daripada petikan yang dikongsikan oleh Ustaz. Na'am, jumlah fi'liyah. Petikannya panjang Ustaz. Okey, kalau saya tengok jumlah ismiyah yang saya boleh ambil kat sini, Al-Quranul Karim kalamullah. Sahih. Kenapa? Kenapa? Sebab dimulakan dengan mubtada dan ada penjelasannya khabar. Ya, betul kan. Jelas kat sini dia mula dengan isim ayat tu kan. Maka jumlah ismiyah, isim itu menjadi mubtada. Bagaimana pula mana satu al-jumlah al-fi'liyah di dalam nas ini? Al-jumlah al-fi'liyah yang saya nampak daripada petikan ini adalah kejap Ustaz wa yas'idu binurihi fi ukhrahum. Naam. Kenapa? Sebab yas'idu itu sendiri dimulakan dengan fa'il. Ya, betul. Lepas tu adanya penerangan fa'il dan sebagainya. Ya, betul. Disebabkan sini jelas mula dengan fa'il, maka kita tahulah kita ayat ini pula adalah al-jumlah al-fi'liyah. Ahsanti, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Boleh teruskan Ustaz? Boleh. Okey, ini mungkin lagi mencabar sikit. Istakhrij mungkin wahid min al-jumlah al-ismiyah, wahid min al-jumlah fi'liyah. Baik, daripada petikan ini laqad amarna rasul ismiyah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Mumtazah. Betul, sebab khairukum itu isim kan? Baik. Ya, jadi itu adalah jumlah ismiyah. Bagaimana pula dengan jumlah fi'liyah? Kalau jumlah fi'liyah yang saya boleh nampak dekat sini Ustaz,
nastahdira qulubana li fahmihi. Masya Boleh ke Ustaz? Allah. Nastahdira itu adalah fi'il, betul? Betul, fi'il. Ya, jadi bolehlah. Ia menjadi jumlah fi'liyah sebab ia bermula dengan kata kerja. Tahulah kita ia adalah merupakan jumlah fi'liyah. Syukran jazilan Ustaz Afwan, untuk penjelasan ya, yang diberikan untuk segmen kali ini. Jom kita berehat seketika, mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil di Didik TV KPM. Didik TV KPM. أنتم معنا في برنامج ديديك تي في KPM. اليوم نتعلم عن اللغة العربية المعاصرة تحت الموضوع الجملة الفعلية والجملة الاسمية. Bersama dengan kita Ustaz Khairul Amal bin Zulkifli. Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang bakal dijelaskan? Tafadhal. Taib. Tadi segmen yang awal tadi kita telah tahdid, kita kenal pasti jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian kita telah tamyiz tadi, telah membezakan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah melalui ciri-cirinya. Kita akan lihat pula lepas ni dengan lebih detail berkenaan dengan perbezaan di antara jumlah fi'liyah dan jumlah al-ismiyah, iaitu perbezaan daripada aspek pola ayat. Baik, kalau al-jumlah al-ismiyah, ini al-jumlah al-ismiyah. Ini adalah pola ayat jumlah al-ismiyah. Iaitu bila kita mengetahui pola ayat al-jumlah al-ismiyah, maka kita boleh membina ayat kata nama. Baik, kalau al-jumlah al-ismiyah kita dah kata tadi, dia tersusun daripada mubtada dan khabar, dan kedua-duanya itu adalah isim. Jadi nak buat ayat jumlah ismiyah mudah sahaja. Kita hanya buat ayat isim plus isim. Begitu sahaja. Dah lengkap dah sebagai ayat jumlah ismiyah. Sebagai contoh, at-talibu mujtahidun. Isim yang ini adalah mubtada, dan isim yang kedua pula adalah merupakan khabar. Jadi bila digabungkan telah melengkapi suatu ayat jumlah ismiyah. At-talibu mujtahidun, pelajar itu bersungguh-sungguh. Kemudian as-salatu faridatun. Salat itu difardukan, diwajibkan. As-salatu adalah isim. Nampak tanda isim di sini alif lam. Dan kemudiannya faridatun adalah isim juga. Bila digabungkan maka ia menjadi jumlah ismiyah ayat kata nama yang lengkap. Dan kemudian ayat yang ketiga, Syafiqah, al-muallimun mukhlisun, iaitu guru-guru tersebut mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Di sini adalah isim yang pertama yang merupakan mubtada, dan ini adalah isim yang kedua yang merupakan khabar menerangkan tentang mubtada tadi. Bila kita just buat ayat isim plus isim, maka jadilah jumlah ismiyah yang lengkap, iaitu al-muallimun mukhlisun. Baik, ini pola ayat yang pertama untuk al-jumlah al-ismiyah. Jelas ya? Jelas Ustaz. Wadih jiddan. Wadih. Okey Ustaz. Yang kedua ni apa Ustaz? Okay, nantaqil ila pola ayat yang kedua, isim plus fi'il. Tapi masih lagi ini dalam pola ayat jumlah ismiyah. Kenapa? Sebab dia masih lagi dimulakan dengan isim, kata nama. Okey. Sekalipun yang kedua itu adalah fi'il. Baik, kita lihat jumlah yang pertama. Cuba Syafiqah iqra'i. Okey. Fadhali. Ustaz suruh kita baca. Jom murid-murid kita semua baca ramai-ramai, okey? Okey, al-isim ayat yang pertama, wahid at-talibu. Al-fi'li dia yajtahidu. Naam. Yang kalau al-jumlah dia penuh at-talibu yajtahidu. Aywa, ahsanti. Baik, Jadi kita lihat kat situ, at-talibu yajtahidu, pelajar itu dia bersungguh-sungguh. Jadi ini adalah isim plus fi'il yang mana
campur sahaja kedua-dua unsur ini telah melengkapi satu jumlah yang lengkap, jumlah ismiyah yang lengkap. Dan kemudiannya yang ayat yang kedua sila bacakan. Okey. Thaniyan al-ism al-mudiratu al-fi'li tatakallamu. Naam. Al-jumlah al-mudiratu tatakallamu. Sahih. Sahih. Ahsanti. Alhamdulillah. Jadi al-mudiratu tatakallamu, pengetua perempuan tersebut sedang berucap, sedang berbicara. Jadi gabungan isim dan fi'il ini telah melengkapi jumlah ismiyah, ayat kata nama. Okay, baik, yang ketiga. Yang ketiga, al-ism al-muslimuna al-fi'li yusalluna. Naam. Al-jumlah al-muslimun yusallun. Naam, sahih. Ahsanti ya Syafiqah. Syukran Ustaz. Al-muslimun yusallun bermakna orang-orang Islam tersebut sedang mendirikan solat. Jadi hanya dengan menggabungkan isim plus fi'il kita dah boleh buat ayat kata nama al-jumlah al-ismiyah yang kamil, yang lengkap. Jadi kepada para pelajar yang sedang menonton pada hari ini, kalau nak buat al-jumlah al-ismiyah, kita ingat polanya sama ada isim plus isim ataupun isim plus fi'il. Okay. Ustaz, tapi kalau saya nak tanya sikit Ustaz kan. Ya, silakan. Untuk isim dengan fi'il, isim dengan isim tu sendiri dikirakan mubtada dan khabar kan Ustaz? Ya, betul. Jadi bila isim plus isim tadi ialah mubtada dan khabar. Habis tu bagaimana pula Ustaz? Yang ini adakah ini mubtada dan khabar? Ya, sebab khabar itu dia ada pelbagai bentuk. Ada juga khabar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Jadi ini adalah khabar yang berbentuk jumlah fi'liyah, berbentuk ayat ayat kata kerja. Sebenarnya ini sendiri adalah ayat kata kerja kerana di dalam setiap fi'il ini tadi ada fa'il yang mustatir, yang tersembunyi. Contohnya yajtahidu. Di situ adanya huwa yajtahidu. Kalau yatatakallamu, dekat dalam kata kerja tersebut ada dhamir, kata ganti nama. Kata ganti nama, dhamir, kata ganti nama yang tersembunyi iaitu hiya. Dan kemudian yusalluna, ada kata ganti nama dhamir hum. Jadi ini juga adalah merupakan khabar tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Baik. Wadih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita nantaqil ila pola ayat yang ketiga. Yang ini pula agak-agak jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah, Syafiqah? Yang ni kalau permulaan dia al-fi'li, second dia al-isim, bermakna al-fi'liyah Ustaz. Sahih. Sahih. Alhamdulillah. Okay. Betul cakap Syafiqah tadi, kalau permulaan ayat itu fi'il, automatik dia adalah jumlah fi'liyah, ayat kata kerja. Jadi kita lihat pola dia. Okey, fi'il plus isim akan membentuk ayat jumlah fi'liyah. Contoh yuraji'u at-talibu. Okey, iaitu para pelajar itu sedang mengulang kaji. Yajtami'u al-muwazzafun, para pegawai tersebut sedang berkumpul. Istarahat al-muallimatu. Al-muallimatu bermakna guru perempuan. Guru perempuan itu sedang berehat. Jadi bila kita lihat kepada ayat ini, disebabkan dia bermula dengan fi'il, kita dah tahu dah dia jumlah fi'liyah. Nak buat jumlah fi'liyah mudah sahaja. Fi'il plus isim. Tapi kalau kita relate kepada apa yang kita dah belajar tadi, setiap lepas fi'il mesti ada fa'il. Ya. Fa'il. Jadi para pelajar yang sedang menonton, isim yang berada di selepas fi'il ini, lepas kata kerja ini adalah fa'il. Iaitu apa? Al-ismul marfu'. Isim yang marfu', dia adalah kata nama yang al-mazkur disebut ba'dal fi'il, selepas kata kerja. Sebab seperti yang kita sebut pada awal tadi, kalau kita letak kata kerja di sini di awal ayat, siapa yang melakukan pekerjaan tersebut, maka kita pun datangkan isim, kata nama yang menjadi fa'il, pelaku kepada kata kerja tersebut. Okey. Bagaimana pula daripada aspek J atau JB? J ataupun JB. Kalau jumlah fi'liyah ni dia J ke JB agaknya? Kalau apa yang saya ingatkan Ustaz, dengan semuanya murid-murid yang bila Ustaz jelaskan sebentar tadi, kalau al-fi'lul jismu atau jumlah al-fi'liyah, kita akan lihat kepada J. Ya, betul. Kan? J, jantina kan Ustaz? Jantina saja, Johor ya. Jadi jumlah fi'liyah dia hanya sama di antara
isim dan fi'il ini ataupun fa'il dengan fi'il ini daripada aspek jantina sahaja. Sebab itu kita lihat at-talibu, seoranglah. At-talibu ini ialah muzakkar atau muannas? Muzakkar. Jadi kita gunakan fi'il muzakkar. Okey, tandanya ya. Dan kemudian al-muwazzafun, muzakkar atau muannas? Muzakkar aidan. Muzakkar aidan. Dan kemudiannya dia punya jumlah dia. Mufrad ke musanna ke jamak? Jamak sebab dia ada fun, waw nun di hujung, bermakna jamak. Ahsanti. Jadi sebabkan ada waw nun ini yang merupakan tanda jamak, jadi lafaz ini jamak, fa'ilnya ramailah. Tetapi tetap kita kekalkan fi'ilnya dalam bentuk mufrad, tunggal. Sebab itu adalah ciri-ciri jumlah fi'liyah. Kata kerjanya fi'ilnya mesti kekal tunggal. Hanya J sahaja yang mengikut fa'il ini tadi. Begitu juga al-muallimatu di mufrad, seorang guru perempuan. Dan kalau kita lihat kepada fi'il kata kerjanya, dia hanya mengikut daripada aspek jantina sahaja. Agak-agak Syafiqah, mana tanda pada fi'il itu yang menunjukkan ini perempuan? Kalau tanda kat fi'il dia Ustaz, istirahat Ustaz. Istirahat ada huruf ta di hujung. Naam, sahih. Bermakna muannas. Ya, muannas. Jadi ta ini adalah ta ta'nis. Ta yang menunjukkan kata kerja itu dilakukan oleh perempuan. Jadi bila muallimatu, maka kita gunakan fi'il, kita hanya samakan dari segi jantina sahaja tanpa perlu kita samakan dari segi bilangan. Sebab bilangan yang mesti kekal mufrad. Wadih Ustaz, wadih. Alhamdulillah. InsyaAllah jelas juga kepada murid-murid di rumah. Jadi Ustaz mungkin boleh teruskan untuk segmen kali ini? InsyaAllah. Hal antum musta'idun? Musta'idun insyaAllah. Okey, kita lihat pula kepada gambar ini. Okey, Syafiqah dan juga para penonton di rumah, hayya nusyahid, sama-sama kita lihat kepada gambar yang berada di skrin anda. Madza tusyahidin ya Syafiqah? Min hadhihi surah, apa yang saya boleh nampaklah, murid-murid pun boleh bina ayat kan Ustaz kan? Ya, okey, daripada surah ini, daripada gambar ini, Ustaz nak minta Syafiqah lah. Cuba bina ayat satu jumlah fi'liyah dan satu jumlah ismiyah yang berkaitan dengan gambar ini. Baik. Yang pertama, kalau kita bagi jumlah fi'liyah Ustaz, boleh Ustaz? Boleh, silakan. Jumlah fi'liyah sebab kita nampak sedang berkumpul, yajtami'u, mereka sedang berkumpul, yajtami'u al-muallimun fil qa'ah. Aywa, ahsanti. Sahih atau khata Ustaz? صحيح. صحيح الحمد لله. أعطيك 5 نجوم. 5 نجوم. 5 star. Jadi tadi yajtami'u al-muallimun fil qa'ah. Ya, betul, yang bermaksud guru-guru sedang berkumpul di dewan. Dan alhamdulillah Syafiqah tadi dia mengekalkan yajtami'u itu dalam bentuk mufrad. Walaupun fa'il tadi adalah muallimun ramai kan. Jadi nampaknya Syafiqah dah tahu dah konsep jumlah fi'liyah, kena kekalkan kata kerja dalam bentuk mufrad. Nasib baik saya tak salah kan Ustaz kan? Okey. Cuma saya tengok pula untuk ismiyah. Kalau ismiyah mungkin saya terbalikkan sahaja ayat sebentar tadi. Kita cuba buat al-muallimuna ramai jamak, yajtami'una fil qa'ah. Sahih. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi mungkin, yang itu pula dia punya perbezaan tadi ialah isim telah diletakkan di awal ayat kan. Betul. Dan kemudiannya disamakan di antara mubtada dan khabar. Jadi nampaknya alhamdulillah lah, Ustaz rasa lega jugalah bila Syafiqah dan juga para pelajar di rumah dah memahami konsep al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah dan juga boleh membina ayat mengikut ciri-ciri kedua-dua ayat kata nama dan ayat kata kerja tersebut. Maknanya Ustaz, saya punya ayat sebentar tadi sahih atau khata'? Sahih jiddan. Sahih jiddan. Berapa markah Ustaz nak bagi? Kita tak boleh bagi penuh-penuh sebab nanti kalau 100 tak boleh bagi 100. Nanti dia kembang. Kita bagi 101 lah. 101. Masya-Allah. Syukran jazilan Ustaz untuk penjelasan untuk segmen kali ini. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. أهلا وسهلا أنتم معنا في ديدي تي في KPM. اليوم نتعلم عن اللغة العربية المعاصرة تحت الموضوع الجملة الفعلية والجملة الاسمية. ممتعة جدا sebab kita dah belajar banyak ni pengalaman daripada ustaz kita pada hari ini. Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang bakal dikongsikan? Tafadhal. Okey, taib. Untuk segmen kali ini kita tadi telah membicarakan berkenaan dengan tahdid, iaitu mengenal pasti jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah melalui ciri-cirinya, dan kemudiannya kita telah tamyiz, membezakan di antara kedua-dua jumlah dengan cara tadi kita mengetahui dia punya pola kedudukan dan sebagainya. Dan kemudian kita telah bina ayat, alhamdulillah. Saudari Syafiqah tadi telah membina ayat dengan begitu baik, dan alhamdulillah sebagai khulasah lah, kita katakan rumusan pada hari ini kita akan ulang kaji balik. Ulang kaji balik Ustaz. Tentang apa yang telah dipelajari. Jadi biasanya kalau dekat sekolah, ustaz bila sebut ulang kaji ni, ustaz akan tanya kepada pelajar ustaz lah. Kan, contoh yang tadi jumlah ismiyah tadi, yang awal tadi. Apa yang saudari Syafiqah ingat tentang ciri-ciri jumlah ismiyah tadi? Okey, baik. Ustaz macam test saya pula. Uji minda Ustaz. Okey. Untuk jumlah ismiyah, apa yang saya boleh ingat, yang pertama sekali penting dia ada isim dengan isim, ataupun ayat yang kedua isim dengan fa'il. Ya, betul. Tapi yang paling penting juga kita menjelaskan untuk jumlah ismiyah itu ada mubtada dan juga khabar. Naam, sahih. Betul ke Ustaz? Betul, sahih. Sahih, alhamdulillah. Dan kemudian dari segi persamaan antara khabar, mubtada dan khabar bagaimana? Okey, baik. Untuk dari segi persamaan untuk mubtada dan juga khabar, untuk jumlah ismiyah, yang paling penting kita kena tengok pada jantina dia. Kalau dia muannas, kena muannas juga. Kalau dia muzakkar, dia kena muzakkar juga. Untuk bilangan pula, sebab dia JB. Saya ingat ustaz dia kata JB. JB kan, baru. Bilangan itu kena lihat. Kalau contoh dia mufrad. Tapi kalau dia musanna, kalau dia jamak, kita kena bagi jamak juga untuk mubtada dan juga khabar. Masya-Allah, ahsanti mumtazah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi betul apa yang Syafiqah sebut tadi. Iaitu kalau jumlah al-ismiyah tadi, ayat kata nama tadi, dia tersusun daripada mubtada dan khabar, subjek dan predikat. Dan kemudian subjek dan predikat itu dia sama dari segi JB, bukan Johor Bahru tapi jantina dan bilangan. Dan kemudian bagaimana pula dengan jumlah fi'liyah, ayat kata kerja? Okey. Ustaz nak saya jelaskan Ustaz. Untuk jumlah fi'liyah, apa yang boleh kita dapatkan daripada jumlah fi'liyah? Ya, betul. Kena permulaan dia fi'il dulu Ustaz. Betul ke? Betul. Lepas tu, lepas fi'il barulah fa'il, pelaku kepada kata kerja tersebut. Masya-Allah. Ini kalau di sekolah ni kita dah bagi hadiah lah ni. Sebab sama macam apa yang ustaz sampaikan. Ya, betul, ahsanti ya Syafiqah. Syukran Ustaz. Jumlah fi'liyah tadi betul, dia adalah ayat ataupun jumlah yang bermula dengan kata kerja, dan pola ayatnya tadi fi'il plus isim, kan? Dan isim tadi adalah merupakan fa'il, pelakunya. Ya. Kita kena ingat kalau ada berkenaan dengan fi'il ini, para pelajar yang sedang mendengar, ada fi'il nanti yang kamu akan belajarlah. Ada fi'il lazim. Fi'il lazim ni ialah kata kerja yang tidak memerlukan kepada maf'ulun bih. Dia hanya dilakukan oleh fa'il, pelaku itu, tanpa memberi kesan kepada benda lain. Contohnya kalau nama at-talib, pelajar itu tidur. Okey, dia tak perlukan kepada maf'ulun bih. Sedangkan kalau akal at-talib, pelajar itu makan, dia makan apa? Kan? Jadi itu disebut sebagai fi'il muta'addi, kata kerja yang memerlukan kepada maf'ulun bih. Dia punya mangsa dia, kesan dia. Okey. Jadi kalau kita menggunakan fi'il kata kerja yang muta'addi ni tadi, so dia punya pola dia bertambah sikitlah. Ada fi'il plus isim tadi fa'il plus isim lagi iaitu maf'ulun bih. Naam. Itu betul Ustaz? Ya, itu betul. Betul apa yang Syafiqah sebut tadi. Jadi kemudiannya berkenaan itu adalah jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah kita dah cerita tadi kan? Dah cerita Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya rasa ustaz
perbincangan kita pada segmen terakhir ini itu sudah cukup dah menceritakan tentang apa yang kita pelajari daripada awal tadi sehinggalah segmen yang terakhir ini. Tapi sebelum itu kita cuba lihat kepada beberapa ayat di sini. Tak boleh lepas Syafiqah ni balik macam tu saja. Macam pelajar di sekolah. Kita kena bagi kerja sikit. Oh, kerja. Sikit. Okey, aktiviti kita kali ini ialah sahih am khata', betul atau salah. Baik, jumlah yang pertama. Ustaz bacakan, nanti Syafiqah perlu bagi tahu kepada kami lah betul atau salah. Sahih am khata'. At-tullabu yukammiluna al-wajibat. Okey, sahih atau khata'? Saya bagi jawapan sahih. Sahih. Boleh angkat kalau sahih? Sahih. Sahih. Saya baru tunjuk sahihun. Okey, sahihun. Okey. Tulab yukamilu al-wajibat, ijabatuki sahih. Ya, Alhamdulillah. Betul. Ya, betul ya. Syukran Ustaz. Ba'din Ustaz. Kemudian yashrabu al-ajdadu al-qahwata. Baik, saya bagi jawapan dia sahihun. Sahih ya? Sahih. Yashrabu al-ajdad al-qahwata, ijabatuki sahih. Sahih, alhamdulillah. Okey, ijabatuha sahihah. Jawapan dia betul. Nanti kita bincang kenapa betul. Fazat Abu Bakr fil mubarah. Fazat Abu Bakr. Jawapan saya Ustaz Jawapan saya sahihun. Sahih. Sahih. طيب ijabatuki khata. Khata. Limaza Ustaz? لأن Abu Bakr adalah muzakkar ke muannas? Muzakkar. Patutnya faza. Ya, faza. Sebab ini jumlah fi'liyah, dia kena sama daripada aspek jantina sahaja kan. So jadi kita kena gunakan fi'il yang sama dengan Abu Bakar iaitu faza. Sama jantina. Baik. Tayyib. Kita cuba lagi. Syafiqah jangan risau. Amanal muslimuna bil akhirah. Amanal muslimuna bil akhirah. Naam. Saya bagi sahih Ustaz. Sahih ya. Okey. Jadi amanal muslimun bil akhirah, ijabatuki sahihah. Alhamdulillah. Sahih balik. Alhamdulillah. Betul. Tak ada apa-apa masalah di situ. Wa akhiran Ustaz? Wa akhiran tashtahirani al-muwazzafatani biimtiyaziha. Kita cuba jawab. Saya bagi biimtiyazihima. Saya bagi khata'. Khata'. Limadha ya Syafiqah? Limaza lianna permulaan dia jumal fi'il. Okey, permulaan dia fi'il, sepatutnya kata kerja. mufrad. Aywa. Tapi dia bagi jamak kan Ustaz ataupun musanna kan? Ya, betul. Okey, ahsanti ya Syafiqah. Mumtazah. Betul. Dekat sini salah kerana kita dah sebut tadi kalau jumlah fi'liyah ayat kata kerja, fi'il dia mesti kekal dalam bentuk mufrad yang sama hanya jantina. J saja. Itu dia Ustaz. Okey Ustaz, untuk kali ini untuk segmen kita dah akhir ini mungkin ada rumusan daripada Ustaz secara ringkas. Okey, baik. Tadi yang kita bincangkan tadi itu pun adalah merupakan rumusan. Tapi kita tutup dengan para pelajar kena sentiasa memastikan untuk anda ingat ciri-ciri jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Supaya apa? Supaya anda dapat mengenal pasti jumlah ismiyah dan fi'liyah di dalam nas. Okay, mungkin kita lihat pada hari ini ayat macam ni satu-satu one by one. Mungkin kita senang nak mengenal pasti. Tapi bila kita melihat dalam teks tadi, mungkin dia ada kesukaran untuk mengenal pasti. Tapi Ustaz pasti dengan apa dipelajari pada hari ini daripada ciri-ciri jumlah ismiyah dan fi'liyah, antum musyahidun wal musyahidat di rumah dapat mengenal pasti selepas ini insya-Allah. Al-jumlah al-ismiyah ayat kata nama wal jumlah al-fi'liyah ayat kata kerja dengan lebih kita katakan efektif dan efisien sebab dah tahu ciri-ciri. InsyaAllah. Ustaz, syukran jazilan. Ustaz, kalau contohnya Ustaz, murid-murid nak dapatkan sumber pelajaran ataupun sumber rujukan, boleh dapatkan di mana Ustaz? Okey, baik. Nanti kalau anda para pelajar nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi, boleh buka pada portal Delima. Portal Delima Sumberku. Okey, ya. Portal Delima Sumberku. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian pada hari ini berkenaan dengan topik kita Al-Jumal Al-Ismiyah wal Jumlah Al-Fi'liyah. Syukran jazilan Ustaz. Dan syukran juga kepada semua penonton Didik TV KPM. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.